Sebagai pengenalannya, menurut Grice, manusia ini dilengkapi dengan satu keinginan untuk mendapatkan hasil komunikasi yang berkesan. Komunikasi yang berkesan ini kita boleh jelaskan kepada komunikasi yang akan memberikan faedah ataupun kepentingannya kepada kesemua peserta perbualan. Dan Grice telah mengembangkan pandangan ini dengan mengemukakan satu prinsip komunikasi, iaitu prinsip yang dikenali sebagai prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini menekankan konsep kerjasama antara kesemua peserta perbualan bagi mencapai faedah komunikasi secara bersama, iaitu dengan cara menyampaikan sumbangan secukupnya mengikut tahap, tujuan dan juga arah perbualan yang dipersetujui di antara peserta perbualan. Dan Grace kemudiannya telah memperincikan prinsip ini kepada 4 maksim. Maksim ini boleh kita jelaskan sebagai peraturan-peraturan utama yang boleh diikuti oleh peserta perbualan untuk mendapatkan komunikasi yang berkesan. Dan maksim ini sebenarnya dibina berdasarkan keinginan semula jadi manusia yang terdiri pada 4 maksim, iaitu maksim kuantiti, kualiti, hubungan dan cara. Walau bagaimanapun, Grice mengakui bahawa setiap manusia dalam dunia ini akan berlaku situasi ataupun keadaan di mana tidak akan mematuhi prinsip ataupun maksim ini, dan ketidakpatuhan ini terbahagi kepada 4 cara, iaitu yang pertama adalah pencabulan, yang kedua adalah pilihan keluar, dan yang ketiga adalah pertembungan, dan yang keempat adalah pelanggaran ataupun turut dikenali sebagai eksploitasi. Dan keempat-empat ketidakpatuhan ini mempunyai ciri yang berbeza sama sekali, dan hanya pelanggaran, ketidakpatuhan jenis pelanggaran yang akan memberi faedah kepada kesemua peserta perbualan. Jadi kajian ini membataskan kepada filem Melayu, khususnya filem Melayu lama, iaitu filem yang dikenali sebagai Lampung Karam yang diterbitkan pada tahun 1961. Jadi filem Melayu lama ini sebenarnya terbukti kesahihan dan juga kewibawaannya sebagai satu bentuk rakaman yang dapat menunjukkan cara pemakaian bahasa masyarakat, khususnya masyarakat Melayu, mengikut pegangan akal budi dan juga kesopanan masyarakat Melayu itu sendiri. Jadi filem Melayu ini menjadi satu rakaman realiti bahasa, dan seiring dengan akal budi dan juga perbualan sebenar masyarakat Melayu. Dan eksploitasi maksim prinsip kerjasama ini banyak dikesan dalam filem yang dapat menunjukkan penutur sedang menyelesaikan konflik kehidupannya, dan juga penggunaan dialog yang berestetika dan juga memanipulasi peraturan bahasa seperti ini dapat ataupun memerlukan satu proses interpretasi pada tahap yang tinggi untuk mendapatkan makna sebenar penutur ataupun mendapatkan ataupun mencapai satu komunikasi yang berkesan. Kajian ini meneliti perbualan yang digunakan dalam filem Lampung Karam. Tidak kira watak sampingan ataupun watak utama, semua perbualan akan diambil kira. Dan kajian ini merupakan jenis kajian kualitatif yang menggunakan kaedah analisis teks, iaitu perbualan yang digunakan dalam filem Lampung Karam ini. Dan perbualan yang dipilih sebagai data dianalisis berdasarkan dua teori utama pragmatik, iaitu teori perbualan Grice dan juga teori relevance. Dan filem Lampung Karam ini ditonton dan kemudian ditranskripsikan perbualan yang digunakan ataupun sebarang dialog yang digunakan, namun hanya dialog yang dikenal pasti sebagai eksploitasi sahaja dipilih sebagai data kajian. Dapatan kajian mendapati bahawa sebanyak 63 ujaran mengeksploitasi maksim prinsip kerjasama ini dapat dikenal pasti dalam dialog filem Lampung Karam, dan daripada 63 ujaran eksploitasi ini, eksploitasi maksim prinsip kualiti menunjukkan jumlah yang paling tinggi, iaitu sebanyak 35 ujaran, diikuti dengan eksploitasi maksim kuantiti sebanyak 15 ujaran, dan ujaran yang mengeksploitasi maksim hubungan dan juga maksim cara dalam dialog filem Lampung Karam ini pula mencatatkan jumlah yang rendah, iaitu sebanyak 8 dan juga 6 ujaran. Dan antara contoh data yang dapat dikenal pasti adalah seperti mana ujaran data satu ini, iaitu jika Patik serahkan bererti Patik telah menderhaka bukan saja pada tuanku,
bukan sahaja pada paduka Tuanku, bahkan pada Allah Maha Berkuasa. Jadi ujaran ini dapat dikenal pasti sebagai eksploitasi maksim prinsip kerjasama maksim kuantiti. Dan perbualan data satu ini melibatkan watak mufti sebagai penutur dengan pemangku raja apabila pemangku raja ini meminta mufti untuk menyerahkan wasiat sultan kepadanya. Dan proses melakukan kesimpulan makna penutur ataupun makna ujaran mufti ini dapat dimulakan dengan mengekodkan input ujaran kerana input tersebut berpotensi sebagai konteks pemula. Dan berdasarkan ujaran ini, input yang dapat menjadi fokus serta membekalkan konteks pemula dalam proses inferan makna penutur ini adalah leksikon menderhaka. Maklumat entry perkataan menderhaka ini akan dimanfaatkan bagi memperolehi maklumat, sifat, ciri, gambaran atau apa sahaja yang diperihalkan ataupun yang berhubung dengan leksikon menderhaka ini. Menerusi maklumat catatan ensiklopedia, menderhaka merujuk kepada perbuatan yang menyalahi sesuatu keadaan dan proses interpretasi ujaran ini diteruskan kerana makna literal menderhaka ataupun makna input ini sahaja tidak akan memberikan sumbangan yang secukupnya ataupun kesimpulan yang sebenar kepada permintaan ataupun arahan pemangku raja ini. Dan proses ini diteruskan dengan meneliti konteks yang relevan kepada ujaran tersebut. Kepercayaan kepada perbuatan menderhaka akan memberi kesan dan juga persepsi negatif kepada pelaku dapat menjadi konteks untuk ujaran ini dan juga dapat memahami maksud penutur dalam ujaran data satu. Dan melalui konteks kepercayaan ini, pendengar menyedari bahawa perbuatan menderhaka kepada raja dan juga Allah akan memberi kesan dan juga persepsi yang tidak baik terhadap kepribadian mufti. Selain itu juga konteks yang boleh dimanfaatkan dalam interpretasi makna ujaran data satu ini adalah berdasarkan konteks agama. Konteks agama Islam menuntut manusia agar melaksanakan amanah dengan penuh hikmah dan jujur. Dan berdasarkan input yang dibekalkan mufti iaitu berdasarkan ujaran yang dituturkan beserta konteks yang relevan untuk yang berdasarkan konteks relevan, beberapa premis andaian yang dapat dibentuk dan berdasarkan input dan juga pertalian antara input dan juga konteks ini dan menghasilkan premis, kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah menerusi eksploitasi kuantiti ini adalah mufti menolak permintaan pemangku raja untuk menyerahkan wasiat. Dan kesimpulan ataupun yang dikenali sebagai kesan kognitif ini terhasil adalah tinggi kerelevanannya dan juga tinggi kesahannya kerana dapat dihubungkan dengan arah perbualan iaitu permintaan pemangku raja agar mufti menyerahkan wasiat kerajaan itu. Jadi dapatan ini menunjukkan bahawa bagi data satu, ujaran mufti ini menggunakan strategi maksim kuantiti iaitu sengaja memberikan maklumat berlebihan bagi mencetuskan satu implikator yang berkesan iaitu dapat menghasilkan kesimpulan kepada permintaan pemangku raja itu. Secara kesimpulannya, eksploitasi ini adalah sumbangan yang tidak mematuhi maksim prinsip kerjasama tetapi memenuhi andaian kerjasama. Dengan kata memenuhi andaian kerjasama ini adalah implikator yang dicetuskan oleh penutur itu dapat menjawab sebarang persoalan, permintaan ataupun menyelesaikan masalah keraguan pendengar. Dan eksploitasi ini akan menghasilkan satu implikator yang berkesan. Dan eksploitasi ini menunjukkan berlakunya eksploitasi dalam dialog filem iaitu satu eksploitasi yang untuk mencetuskan implikator yang akan menjelaskan mesej dengan tepat dan juga berkesan. Dan eksploitasi yang dihasilkan ataupun dilakukan oleh penutur ini perlu dianalisis berdasarkan teori perbualan dan juga teori perbualan Grice dan juga teori relevan kerana dapat membantu menerangkan makna penutur di samping menjelaskan lagi strategi eksploitasi yang digunakan oleh penutur. Dan dapatan kajian juga memperlihatkan bahawa eksploitasi yang digunakan penutur boleh disesuaikan mengikut tujuan perbualan dan juga tidak mengelirukan pendengar kerana eksploitasi itu akan mencetuskan implikator yang akan memenuhi faedah kepada pendengar dan juga faedah kepada penutur. Baik, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.